Assalamualaikum dan selamat malam. Diharapkan kamu dapat masih mendapat lagi penelaah pelajaran. Kiranya kita macam kelas tuition gitu. Okey, kelas tuition malam. Okey, kita tinggal tajuk akhir. Tajuk akhir di dalam bab garis lurus, dan memang ini yang terakhir sebab mulai daripada besok kita akan mulakan ulang kaji lah untuk ketiga-tiga tingkatan. Okey. Untuk yang akhir adalah titik persilangan. Titik persilangan di dalam garis lurus. Okey, titik persilangan di dalam garis lurus. Okey. Okey. Saya terus bagi soalan lah Saya terus bagi soalan. Okey, saya bagi contoh terus. Okay, contoh. Cari titik persilangan bagi dua garis lurus iaitu y sama dengan negatif 2x tambah 3 dan juga 4x tolak 3y sama dengan 11. Ada dua persamaan garis lurus di situ Dia suruh cari titik persilangan. Okey, jangan takut, jangan susah hati. Okey, kita akan belajar teknik yang pertama. Okey, teknik yang pertama adalah kaedah graf. Kaedah graf. Okey, kaedah graf. Jika kaedah graf ni, saya cakap kaedah ni paling mudah kan? Paling mudah sekali. Sangat senang. Cuma kamu tak berminat. Saya pun tak tahu kenapa kamu tak berminat untuk melakukan kaedah graf ni. Okey. Tapi tak apalah. Ini terpulang kepada kamu. Dan terpulang kepada tahap kecekapan kamu. Bagi saya, kamu kena kuasai kepada ketiga-tiga kaedah. Okey, macam mana nak kena buat? Okey, kita mula-mula. Apa-apa pun, kamu tulis balik persamaan. Persamaan pertama adalah y sama dengan negatif 2x tambah 3. Okey. Okey, apa yang kamu buat bila kaedah graf? Ingat tak saya cakap hari tu? Okey. Masukkan nilai. Okey. X, Y. Okey, X, Y. Apabila X kosong dan juga kalau yang ini kita ambil x dia sama dengan n, y dia sama dengan negatif 3 lah. Okey, kemudian apa perlu kamu buat? Masukkan saja nilai yang ini untuk cari nilai y. Okey, macam ini kamu nak cari nilai y kan? Okey, y. Saya pakai pen lain lah. Kamu nampak sikit. Okey, situlah. Okey. Y sama dengan. Okey, tulis balik persamaan. Jangan malas. Okey, kemudian kamu tulis kat sini. Okey, apabila x sama dengan kosong, y sama dengan berapa? Okey, kamu masukkan nilai. Y sama dengan negatif 2 darab kosong tambah 3. 2 darab kosong berapa? Kosong. Tambah 3, y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Begitu juga dengan yang ini. Kamu akan dapat nilainya 3. Faham? Okey. Kemudian untuk persamaan yang kedua pun sama. Untuk persamaan yang kedua, tekniknya pun sama. Kamu tulis balik persamaan dia. Persamaan dia. 4x tolak 3y sama dengan 11. Teknik yang sama. Buat jadual. Tak perlu banyak-banyak. Kamu buat dalam 2 nilai saja. Okey. Katakan kamu boleh letak. Yang ini apa-apa nilai kamu boleh. Sini kamu letak 1. Sini kamu letak 3. Okey, bila kamu dah masukkan. Okey, tulis balik persamaan. 4x tolak 3y sama dengan 11. Okey, yang pertama kamu nak buat x sama dengan negatif 1. Jadi y sama dengan berapa? Kamu kira. Kamu akan dapat sini negatif 5. Sini 5. Okey, faham? Okey. Bila kamu dah dapat benda ni, dua ni, kan, bila kamu dah ada dua benda ini,
kamu lukiskan di atas kertas graf. Okey, kertas graf. Di atas kertas graf, saya minta maaf lah saya tak ada kertas graf. Kertas graf semua kat sekolah. Okey. Panjangkan sikit. Sini satah paksi Y. Ini adalah satah Cartesian. Sini adalah X. Faham? Boleh faham? Okey. Okey. Jadi kamu dah belajar kan? Kalau kamu dah belajar, ini kosong, kita labelkan dulu. Okey, sini 2. Saya gunakan skala 24. 24 pula satu kotak tu. 5 kotak tu. 5 kotak, 10 kotak tu adalah nilai dia 2. Ini pun saya guna skala 2. 4. Lukisan saya tak berapa tepat sebab saya tak gunakan kertas graf. Okey, kemudian bila kamu gariskan, kamu buatlah, kamu gariskan. Ni tadi yang nilai ini 0, 3. 0, 3. Kita tak sinilah. Lebih kurang sini 3. Okey, sini. Okey, lepas tu 3, negatif 3. Bila X 3, Y negatif 3. Y negatif 3. Lebih kurang sinilah. Okey. Kemudian kamu gariskan. Gariskan. Okey. Kalau kamu nak tahu kan, dia betul ke tidak, kamu tengok rujuk yang ni. Tengok betul-betul. Okey, plotkan betul-betul. Okey, kemudian yang kedua. Negatif 1, 5. Negatif 1. Negatif 5. Panjangkan sikit. Negatif 1, negatif 5. Lebih kurang sinilah Sini. Okey, kemudian 5, 3. 5, 3 yang ni tadi. 5. Okey. Kemudian buat apa? Gariskan. Gariskan. Okey. Okey, gariskan. Boleh? Saya buat garisan tak betul ni. Astaghfirullahaladzim. Okey, sebab sepatutnya dia punya titik persilangan ni. Titik persilangan ni patut sini Sini. Ni kan 2. Patutnya titik persilangan ni 2, negatif 1. Okey. Titik persilangan ni sepatutnya 2, negatif 1. Okey, kamu buat garisan betul-betul yang ini. Nanti bila dia tanya, tadi dia tanya kan, cari titik persilangan kan. Okey, melalui kaedah graf ni, kamu masukkan, ambil persamaan, buat jadual. Langkah pertama, tuliskan persamaan. Langkah kedua, buat jadual. Tak perlu banyak nilai. Kamu ambil dalam 2 nilai saja. Bila X kosong dan juga negatif 3. Ambil je apa-apa nilai, masukkan dalam persamaan. Sebab kita nak cari nilai lagi satu. Sama juga dengan persamaan yang kedua. Kemudian, kamu dengan menggunakan pembaris dengan menggunakan pembaris dan juga skala yang betul, kamu plotkan dan buat graf. Okey, yang ini persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Yang ini persamaan 4X tolak 3Y sama dengan 11. Allah, tak cukup kertas. Okey, faham? Bila kamu gariskan, dia akan tersilang pada satu titik. Dan itulah titik persilangan itulah titik persilangan pertemuan dua persamaan garis lurus ini. Okey, saya akan masuk kepada kaedah seterusnya. Soalan yang sama, masih soalan yang sama, iaitu cari titik persilangan bagi dua garis lurus tersebut. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian. Okey. Sebenarnya ini adalah matematik kamu ketika kamu di tingkatan 1, iaitu di bawah tajuk persamaan linear. Okey. Okey, persamaan linear. Okey, jadi untuk kaedah penggantian, sebagaimana yang kamu tahu, tulis balik persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Okey, ini persamaan pertama. Jangan lupa label. Okey, yang kedua. Yang kedua, saya bawa sikit Dah tersalah. 4X tolak 3Y sama dengan 11. Ini persamaan kedua. Okey, kaedah penggantian
dan juga penghapusan kamu kena label. Persamaan pertama, persamaan kedua. Cikgu, boleh ke dia ni persamaan pertama, dia ni persamaan kedua? Boleh. Terpulang pada kamu. Ada orang dia suka nombor 1 kat bawah, nombor 2 kat atas. Terpulang kat kamu. Okey? Okey, untuk yang ini adalah soalan yang ringkas. Kamu dah nampak dia kata y sama dengan negatif 2x tambah 3. Dia dah gantikan nilai y apa? Nilai y adalah sama dengan negatif 2x tambah 3. Okey. Bila kaedah penggantian, dia macam ni. Kamu gantikan baju tu. Baju tak sedap pula contoh. Kamu gantikan y ini ke dalam persamaan ini. Ganti 1 dalam 2. Okey. Kenapa cikgu tak pilih yang ini? Okey, kalau kamu nak pilih yang 2 ni, kamu kena jadikan sama ada x atau y sebagai tajuk. Ataupun dia tinggal seorang-seorang kat sini. Okey, kamu banyak kerja. Alang-alang dia dah bagi yang ini, yang persamaan pertama ni, ambil je terus. Jangan susah-susahkan diri. Okey, ganti 1 dalam 2. Tulis balik persamaan. Ingat formula saya, tulis balik persamaan untuk elakkan kesilapan. Tulis persamaan berapa cikgu? Tulislah persamaan yang kedua. Sebab kamu nak ganti 1 dalam 2. Okey, sama dengan 11. Okey, faham? Kemudian kamu masukkan apa yang kita ganti? 1. Okey. 4x tolak 3y berapa? Y sama dengan negatif 2x tambah 3. Sama dengan 11. Okey. Kemudian ini yang nama dia algebra. Jadi 4x. Okey, bila darab dengar ya. Bila darab, saya tahu kamu ada yang terlupa. Bila kurungan, jangan hanya bulatkan 3. Sedangkan dia ada alamat. Dia ada tanda negatif tu. Kalau dia positif pun, kamu kena bulatkan dengan tanda positif tu. Faham? Okey? Untuk mengelakkan kesilapan. Bulat luar, bulat dalam, dalamlah lagi. Anak panah, selesaikanlah. Okey? Jadi 4x negatif, kamu tengok dalam hidup ada undang-undang kan. Dalam matematik ada tertib. Jangan terlampau gopoh gapah, jangan kelang kabut. Negatif darab negatif, positif. Okey, 3 darab 2x, 6x. Okey, negatif darab positif, negatif. 3 darab 3, 9. Sama dengan 11. Okey, faham? Okey. Sekarang kamu tengok yang ada anu sama, kamu boleh. Yang kamu boleh buat operasi. Tengok ni x. Ni tak ada x cikgu, macam mana? Okey, dia tak ada x kan? Dia nombor kan? Okey, negatif 9 ini kamu bawa ke sini. Okey, tolak. Pindah ke, kalau dipindah rumah, ditukar alamat. Jadi, dia jadi positif. Jadi tambah. 4 tambah 6 berapa? 10x. 11 campur 9, 20. Okey, jadi x. Ini darab kan? Bawa sini jadi bahagi. 20 bagi 10. Potong kosong. X sama dengan 2. Okey, kamu dah dapat x. Jangan berhenti di sini. Jangan gembira dulu. Okey, dia baru dapat koordinat x. Apa dia koordinat y? Okey, kamu masukkan nilai x ini sama ada di dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Kalau saya ambil 1 sebab dah mudah. Okey, jadi ingat formula dia. Mesti tulis balik persamaan untuk elakkan kesilapan. Jadi y sama dengan negatif 2x tambah 3. Berapa nilai x? 2. Jadi masukkan negatif 2. X nilai dia 2. 3. Negatif. Darab positif. Negatif. 2 darab 2. 4. Tambah 3. Jadi kamu akan dapat negatif 1. Okey. Maka titik persilangan bagi dua persamaan ini adalah berapa? Okey, ingat x, y 2, negatif 1. Okey. Ini dia. Okey, faham?
Saya buat kat sebelah dia. Teknik yang kaedah yang ketiga. Okey. Kaedah yang ketiga kejap. Kaedah yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Saya panggil kaedah ni kaedah membunuh, kaedah potong-potong, kaedah hilang kepala. Tak adalah, hilang tanda. Okey, apa-apa pun mesti langkah pertama, saya tutup yang ni lah takut kamu confuse sekejap lagi. Okey, apa-apa pun kamu mesti ingat, apa-apa pun yang terjadi, mesti tulis balik dia punya persamaan. Okey, persamaan yang pertama, persamaan garis lurus yang pertama adalah y sama dengan negatif 2x tambah 3. Faham? Okey, ini persamaan pertama. Okey, persamaan yang kedua, 4x tolak 3y sama dengan 11. Okey, 4x tolak 3y sama dengan 11. Okey, boleh faham? Okey, kamu tengok bila kaedah penghapusan ni, kalau nak senang lah kan, anu ataupun huruf semua bawa sebelah kiri. Kita tinggalkan nombor saja sebelah kanan. Okey, macam ni. Okey, yang ini ada anu kan kat sebelah kiri, kanan kan. Pindahkan di sebelah kiri. Okey, ni persamaan kedua. Okey, macam ni Persamaan yang pertama ni saya tulis balik dalam keadaan macam ni. Y tambah 2x sama dengan 3. Kenapa saya nak letak huruf semua ataupun yang beranu ini semua sebelah kiri. Okey. Kemudian kamu susun balik yang ini. Negatif 3y tambah 4x sama dengan 11. Tengok saya bahagikan. Saya bagi. Okey, ini kiri, ini kanan. Okey, nampak? Okey. Sekarang ni, kamu pilih. Kamu nak hapuskan siapa? Kamu nak hapuskan Y ke? Kamu nak hapuskan X? Okey, saya buat dua-dua lah. Saya buat dua-dua untuk kamu. Okey, apa-apa pun, bila kamu nak hapuskan, bila kamu nak menghapus, kamu kena tengok kamu mesti ada nombor yang sama di hadapan anu tu. Tengok yang ini 2, 4. Cari JSTK dia. Yang ini 1. Yang ini negatif 3. Okey, cari JSTK dia. Kamu kena pilihlah salah satu. Kamu nak bunuh yang mana? Okey, kamu nak potong yang mana? Okey, kamu nak potong yang mana? Saya pecah 2, saya buat dua-dua lah Okey, tak payahlah saya buat satu je lah jimat masa sikit. Okey, katakan saya nak hapuskan X. Okey, jadi ni JSTK dia 4 kan? Okey, ni JSTK dia 4. Jadi persamaan yang pertama ni, kamu kena darab dengan 2. Nak bagi dia sama. Okey, nak bagi dia sama. Okey, jadinya saya tulis persamaan yang baru kat bawah ni Okey, jadi 2 darab Y, 2Y betul? 2Y. Okey. Positif darab positif kan? 2 darab 2, 4x sama dengan 6. Okey, ini persamaan yang ketiga yang kita dah bentukkan yang baru Okey, jadi ini dah terbatas, yang atas ni dah tak ada Jadi operasi di antara dua ini. Kan kamu pening saya tulis balik yang ni Saya tulis balik yang ini. Tapi sebenarnya tak payah pening pun. Kamu nak hapuskan yang ini, 2 ni. Okey, ini persamaan yang kedua. Ini persamaan baru yang ketiga. Okey, dah terbentuk. Okey, jadi sekarang ni kamu nak hapuskan X. Okey, macam mana nak hapuskan X? Kalau kamu kena pilih sama ada operasi dia, operasi tambah atau operasi tolak. Buat besar-besar belakang kat tepi ni. Kan? Okey. Macam mana cikgu nak tentukan operasi apa? Okey, kamu tengok Positif 4. Apa positif 4? Nak jadikan kosong. Maksud saya macam ni. Kat mana saya nak conteng sini. 4. Ni 4 kan? 4x. Apa 4x sama dengan kosong. Samakan dengan kosong. Dia akan dapat kosong. Yang ini positif kan? Okey, sebab tu saya letak ni. Kalau dia negatif, tulis negatif depan 4 ni. Okey, 4 apa? 4x.
4x apa? 4x nak dapat kosong. Mestilah tolak. Sebab 4x tolak 4x kan kosong. Kalau kamu pilih tambah, dia jadi 8x. Jadi, kamu buat operasi besar-besar. Tolak. Okey? Potong terus. Itulah nama penghapusan. Kamu hapuskan dia. Lenyapkan dia daripada situ. Jadi, negatif 3y tolak 2y, kamu akan dapat negatif 5y. 11 tolak 6. Macam tu baca dia tahu. 11 tolak 6. 11 tolak 6 berapa? 5. Betul? Jadi y sama dengan 5. Ni darab kan, bawa sini jadi bahagi. Negatif 5 kan? Jadi y sama dengan negatif 1. Okey, ini kamu dah dapat nilai y. Kamu gantikan kat dalam ni. Nak dapat nilai x. Okey, boleh? Jadi, y sama dengan negatif 2x tambah 3. Okey, jadi, kamu gantikan saja. Negatif 1 sama dengan negatif 2x tambah 3. Ni bawa ke sini. Kamu akan dapat negatif 4. Negatif 2x. Okey, jadinya x sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Okey, kamu akan dapat potong. 1, 2. Jadi x sama dengan 2. Maka titik persilangan antara dua garis lurus tersebut adalah 2x dan juga negatif 1 nilai y. Okey, nilai y. Okey, boleh? Okey, ini adalah kaedah penghapusan. Terpulang kamu nak pakai kaedah mana? Kaedah pergantian ataupun kaedah penghapusan? Secara peribadilah, saya memang suka kaedah penghapusan sebab lebih mudah, lebih cepat. Kalau kaedah pergantian dia panjang sikit. Okey, saya lebih sukalah, tapi terpulang kepada kamu. Tak kisah apa-apa cara sekalipun, yang penting kamu ikut langkah yang betul. Kamu insya-Allah akan dapat jawapan yang betul. Okey. Ini tajuk terakhir. Kita dah habis tajuk. Kita dah habis semua bab kita. Jadi untuk yang ini, tajuk yang terakhir ni, saya akan bagi latihan di dalam buku teks, melalui buku teks kamu. Okey, bermula daripada esok hinggalah kamu, saya tak tahu tarikhnya, kita akan buat ulang kaji lah. Okey, belajar. Kita akan buat ulang kaji. Sebab sebagaimana yang kamu tahu bahawa SPM mulai 2000 untuk yang batch SPM 2021, yang sebagaimana saya dah katakan, dia akan masuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kamu nak tunggu tingkatan 5 baru kamu nak buat ulang kaji, itu terpulang kamu. Saya nak tolong kamu untuk kamu cekapkan supaya kamu bersedia untuk kamu belajar matematik di tingkatan 4, yang mana kamu akan menjadi orang yang lagi power. Kamu akan belajar matematik yang lebih mencabar, yang level kalau dalam level game tu dah up lah ke level yang keberapa. Okey, semoga berjaya. Nanti kita akan mulakan latihan ulang kaji. Terima kasih kelas.